bertemunya manusia dengan Tuhan dan sampainya kepadanya. Maksud bertemu ni, sampai ni macam saya sebut tadilah, jangan kita faham dengan bahasa lurah kita, bahasa yang kita faham biasa. Bertemu ni bahasa kita, bertemu kok kena depan lah, duduk depan ni beradak. Sampai ni juga melibatkan tempat lah, tempat melibatkan ke apa ni, jarak, tempat. Tapi dalam hubungan dengan Allah, semua itu bukan dikendaki. Baik, inilah kata alim ulama ni, inilah puncak harapan yang diharapkan oleh ahli-ahli ibadah ni. Ahli ibadah lah, manusia ni sebenarnya nak tak nak dia akan balik ke Tuhan belaka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni nak tak nak milik Allah, dan nak tak nak tetap akan balik ke dia. Jadi bab balik ni, ada orang nak balik, ada orang tak pernah nak balik. Dia apa nak balik? Sedap duduk sini. Ada orang bersedia nak balik, ada orang tak bersedia nak balik, kerana dia duduk tergelang hanya tak bersedia nak balik. Ada orang percaya dia akan balik, ada orang tak percaya, dia ingat mati tu habis gitu je, macam-macam agam lah. Tapi nak beritahu hakikatnya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni nak tak nak tetap milik dia, nak tak nak tetap akan balik. Sekarang kalau kembali bagi orang yang nak balik, orang yang nak balik tu kena kembali kepada Allah. Kalau di akhirat nanti baliknya itu secara terpaksa, tak nak pilih dah, tak nak anjak. Siapa masa dia tak nak anjak. La yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia siapa aja ni nak percepat pun tak boleh, nak menangguh pun tak boleh. Hak tu balik secara terpaksa. Tetapi ulama tasawuf mengajarkan kita, sebelum kita balik secara terpaksa tu, balik dulu secara rela ini. Balik dulu secara rela ini. Berusaha untuk balik secara rela ini. Supaya apa? Supaya illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Maksudnya orang balik di akhirat nanti, di dunia ni dia sudah salim, hatinya sudah balik ke dia dah, sudah kembali kepada Allah. Maka di akhirat tadi, maka baliknya balik yang mulia, balik yang baik. Anak khabar kita. Jadi nak beritahunya di sini, Syekh Alim ni kata apa? Inilah puncak harapan. Yang inilah harapan yang paling tinggi bagi orang yang nak balik tadi tu. Harapan dia. Harapan orang yang faham benda ni dan dia rasa nak balik, inilah kemuncak dia, kemuncak yang diharapkan. Baik, dan dengan itulah ia mencapai kebahagiaan. Balik kepada Allah Ta'ala ini juga adalah sebab kepada kemuliaan. Dan dengan itulah ia mencapai kebahagiaan dan kerajaan yang besar. Yani orang yang kembali kepada Allah di dunia ini, itu menjadi sebab kemuliaan. Dan orang yang kembali kepada Allah di dunia ini, itu juga menjadi sebab dikurniakan kerajaan yang besar. Apa benda kerajaan yang besar? Antaranya kerajaan besar ni, masuk kerajaan besar ni bukan jadi presiden, bukan jadi menteri besar. Tu dah besar mana tu? Nama je besar. Hak besar ni mana? Hak besar ni. Besar ke mana ni? Antaranya yang Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan hadis ni panjang, berkait dengan isu yang sama, taqarrub. Yani seseorang hamba tu dia berusaha nak balik kepada Allah, dengan mana nak dekatkan diri dia kepada Allah. Sampai satu peringkat Nabi kata dia akan mengalami dalam hadis yang bahasanya saya tak nak ulas sekarang, kuntu samahu fa iza ahbabtuhu kuntu samahu lazi yasma'u bihi. Bila aku kasih kepada seorang hamba-Ku, akulah yang menjadi pendengaran dia dan sebagainya. Tak apalah, tu kita tak jelas lagi. Ujung-ujung tu Nabi kata apa? Wala in ista'adzani la'u'izannahu. Orang ni kalau diminta dengan aku akan perkenankan dia. Sekiranya wala in ista'adzani la'u'izannahu. Kalau dia minta perlindungan dengan aku akan jaga dia.
Itulah antara makna-makna kerajaan yang besar. Maksudnya kalau dia minta, Allah Ta'ala perkenankan. Kalau dia minta berlindung, Allah Ta'ala jaga dia. Semua orang kau ada kelebihan seumpama ini? Tidak. Hanya kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan ni lah. Itu nak khabar. Itu salah satu bentuk kerajaan yang besar. Adapun yang kita bayangkan hari ini, kerajaan-kerajaan yang besar hari ini, banyak benda yang nak tak boleh. Ni orang yang berjawatan besar-besar ni. Ingat yang nak boleh belaka. Belambak yang nak tak boleh. Dah besar pun nak gitu. Nak khabarnya. Jadi saya nak khabar, kerajaan yang sebenar-benar besar bila Allah Ta'ala kurniakan ini. Wala ini ista'azani la'u'izannahu. Bila dia minta berlindung dengan aku akan jaga. Sekiranya dia minta dengan aku akan beri. Wala ini ista'azani la'u'izannahu. Kalau dia minta berlindung dengan aku akan jaga dia. Itu dia. Inilah kerajaan yang besar. Kehendak dia ditunaikan Allah. Ajak dia ditunaikan Allah. Bagi orang-orang yang itulah yang dikatakan kerajaan yang besar. Maka orang yang antara yang dikurniakan kerajaan yang besar ni, orang yang berusaha nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan itu ia akan lupa dan terhibur segala sesuatu, akan lupa dan tidak terhibur. Perkataan tidak saya rasa tercicir di sini. Dia akan lupa dan tidak terhibur dengan segala sesuatu selain Allah. Artinya orang yang sampai ke darjah tu hatinya hanya gembira dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergembira dengan lain. Kalau orang tamsil lah kau, ulama-ulama tasawuf dulu buat bandingan dengan raja. Orang yang duduk dalam balik raja ni tidak endah dah. Apa ni, tamang-tamang, kebun-kebun, tukang kebun tidak cara dah benda tu. Kenapa? Kerana dia sudah galik ketika duduk dekat dengan raja. Maka demikian juga orang yang sampai ke darjah ni hatinya gembira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak gembira dengan benda-benda lain. Dengan benda tu, dengan ni kita masuk istana yang canggih sungguh lah. Terpegung juga tengok pokok tu dengan ni, dengan macam-macam gambar-gambar indah-indah tu. Kita galik kat situ. Tapi orang yang duduk dekat dengan raja, dia tak endah benda-benda ni. Maka demikian juga tamsilang kepada orang yang dikurniakan Allah darjat ni, maka begitu jugalah. Dia galik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak endah dah benda-benda lain. Kurnia-kurnia lain tak kisah dah. Itulah yang dikatakan hakikat orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang nak mengaku dia siapa ni, tak mudah lah ni. Tengok. Kerana kenyataan hidup dia boleh tengok. Dalam keadaan susah dia guana, dalam keadaan senang dia guana. Nampak ni. Jadi kalau orang faham dan ini, tidak akan berani mengaku mudah-mudah. Dan orang nak mengaku pula, kalau tahu buah ni, tidak berani mengaku mudah-mudah. Nanti pecah temelang saja. Pecah temelang saja je. Baik, Abu Sulaiman Ad-Darani ketika ditanya, ini salah seorang tokoh ulama tasawuf, ketika orang tanya dia, apakah yang terdekat dari segala sesuatu yang orang bertaqarrub, yakni mendekat kepada Allah, yakni kedudukan yang paling dekat sekali yang ingin dicapai oleh orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah tu, apa benda? Hak paling kau tengok suk sekali, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ni, hak ujung sekali tu apa benda? Jawab Abu Sulaiman Ad-Darani, supaya Allah mengetahui bahawa di dalam hatimu tidak ada sesuatu yang diinginkan kecuali Allah. Itu yang nak akhir sekali, bahawa di dalam hati dia itu tidak ada pergantungan, pautan, keinginan, kegembiraan, kesukaan kecuali dengan Allah. Itulah hak ujung sekali yang ingin dicapai oleh orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Gembira hatinya dengan Allah. Tidak kira apa-apa, apa-apa yang berlaku, senang ke susah ke, yang penting dia rasa senang dengan kurnia Allah, dengan pemberian Allah, pergantungan hati dengan Allah. Kalau siapa hati gitu tu, itu alamat lah tu. Alamat orang ni memang ia siapa sungguh. Sebenarnya apa yang disebut tu baik, baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya urusan dunia pun, hal-hal keduniaan pun, ataupun hal-hal keakhiratan.
Tidak kisah. Yang penting hatinya itu sentiasa berhubung, berpaut dengan Allah. Dia senang dengan tu. Sama ada syurga ke kalau di akhirat, atau atas dunia ni dengan pemberian tu ke, pemberian ni ke, keramat tu, keramat ni, tidak kisah. Yang penting hatinya dapat berpaut bulat hanya kepada Allah. Itulah kemuncak yang nak dicapai oleh orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya kalau kita tengok pada Al-Quran, itulah isyarat yang dapat difaham daripada firman Allah, Qulillah summa zarhum. Katalah Allah, summa zarhum. Tinggalkan semua itu. Buang semua itu. Jadi apa yang Syekh Natak sebut ni, sebenarnya itulah ayat yang mengisyaratkan. Qulillah, katalah Allah. Yang isikan di dalam kalbunya hanya pautan hatimu kepada Allah. Kearifan hatimu hanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh tumpuan hatimu hanya kepada Allah. Penuhkan itu. Summa zarhum, lupakan yang lain. Sama ada urusan duniawiyah ke ataupun urusan ukhrawiyah ke. Itu inti perjalanan orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara mudahnya, pelang kasarnya gitulah. Jadi ayat tadi itu Qulillah. Katalah Allah. Summa zarhum, lupakan mereka. Orang yang mengaji ilmu tarekat, inilah ayat yang menjadi dalil kepada zikir khafi, iaitu hanya menyebut nama Allah. Qulillah. Ada orang kata tak boleh. Orang dia kata ayat tergantung Allah. Dah benda Allah, ayat tergantung. Masalah tergantung tu, kalau kita cakap dengan orang memang ada faham dah. Ada subjek saja, muftadak saja, tak ada predikat. Kalau kita cakap dengan orang memang ada faham. Masalah sekarang bukan cakap dengan orang, ini masalah zikir. Kena tanya orang berzikir itulah dia faham ke tak. Ayat ni asalnya macam ni. Ayat ni nak kabarnya tak apalah, saya swing ke lain sikit malam ni dah. Lagi ke babak lain ke. Ayat ini dijadikan salah satu dalil oleh ulama-ulama tasawuf dalam keharusan berzikir dengan hanya sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Pada setengah orang benda tu mereka kata tak boleh. Terutamanya sahabat-sahabat kita dari kalangan Salafi Wahabi, dia kata zikir ni zikir bid'ah, tak boleh. Tapi syarat siapa dah? Tak dah nak kelarang panjang nanti. Nanti insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang saya akan sambung huraian ini insya-Allah.